Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalaulah sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas bukit ataupun gunung ganam, nescaya kamu boleh lihat bagaimana bukit itu mengecut dan akhirnya lebur min khasyatillah, kerana takutnya kepada Allah. Demikianlah kami jadikan Al-Quran itu satu perumpamaan kepada hati-hati manusia. Mudah-mudahan manusia itu sentiasa memikirkan terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Surah Al-Hujurat. Yang dimati Ustaz pengurusi dan ahliatan kuasa surah, pimpinan-pimpinan, gawai-gawai, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tamunya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita dan kurniaan yang Allah kurniakan pada kita semalam. Bermula daripada semalam sehinggalah hari ini kita diberi nikmat untuk kita berada pada 17 Ramadan. 17 Ramadan ini, kalau mengikut pada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, disebut bahawa pada malam 17 Ramadan lah berlakunya malam Lailatul Qadar. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini merupakan pengumpul Al-Quran sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah di zaman para sahabat dan juga para tabi'in. Dan Al-Quran Karim itu dikumpulkan dan oleh seorang hamba Allah ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang ia menyatakan bahawa kalaulah kamu mencari malam Lailatul Qadar, carilah pada malam 17 Ramadan, kerana malam itu tanazzalul malaikatu war-ruh. Pada malam tersebut turunnya malaikat-malaikat dan juga ruh. Lalu dibincang panjang tentang ayat tersebut. Lalu pada malam tersebut juga turunnya Al-Quran Karim yang disebut dengan sejarah yang berlaku pada kita pada saat ini, di mana Allah turunkan Al-Quran itu dalam keadaan sekaligus daripada Allah kepada Lauh Mahfuz itu. Kemudian barulah diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi Muhammad diturunkan tidak dalam keadaan sekaligus, tetapi diturunkan dalam keadaan yang sedikit demi sedikit, yang diistilahkan dalam Al-Quran secara munajjaman. Dalam hadis Rasulullah tersebut diturunkan dalam keadaan berperingkat-peringkat. Kenapa diturunkan berperingkat-peringkat? Banyak sebab. Antaranya kerana untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berlaku di waktu tersebut. Turun sedikit demi sedikit. Kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad. Yas'alukan nasa 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, bila nak berlakunya kiamat? Lalu dijawab melalui Al-Quran. Kemudian banyak mereka tanya, Yas'aluka ayat-ayat yang kita mengi. Mereka bertanya pada kamu wahai Muhammad. Bila tanya, tunggu Allah nak jawab. Banyak ayat-ayat yang Allah jawab.
sehinggalah turun ayat Al-Quran Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari yang Allah sebut pada hari ini, Al-yawma akmaltu lakum, aku telah sempurnakan agama untuk kamu, aku telah sempurnakan nikmat pada kamu, kemudian aku redalah Islam itu sebagai satu cara hidup pada kamu. Sahabat-sahabat bila turun sahaja ayat tersebut, sahabat-sahabat rasa gembira, seronoknya kerana telah berakhirnya ayat Al-Quran yang turun. Tak ada lagi ayat yang turun lepas pada ini, kerana telah sempurna agama. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku telah sempurnakan nikmat-nikmat aku ke atas kamu. Nikmat apa yang sampai peringkat demikian Allah sempurnakan dalam hidup ini, yang disebut dengan nikmat beragama. Melalui apa dia? Melalui Al-Quran. Nikmat yang besar yang Allah kurniakan pada kita ini melalui Al-Quran Karim itu. Lalu Allah SWT sebut wa raditu lakumul islam madinah, dan aku redalah Islam itu sebagai satu cara hidup dalam hidup kami. Di antara sebab yang berlaku kenapa Al-Quran turun secara berperingkat-peringkat, salah satunya sebab ini. Ulama-ulama sebut kerana menjawab persoalan-persoalan. Yang kedua, sebab yang kedua kenapa diturunkan pada Rasulullah SAW dalam keadaan berperingkat-peringkat. Tak sama turun pada malam yang disebut dengan malam 17 Ramadan. Ulama-ulama jawab kerana dengan tujuan untuk memudahkan hafalan di kalangan sahabat ini sendiri. Kerana ramai di kalangan sahabat-sahabat mereka tidak mampu membaca dan menulis. Lalu nak ingatkan sekaligus itu menjadi sukar pada mereka. Oleh kerana penyempurnaan agama ini memakan masa panjang dalam Islam, maka perlu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu nak suruh mudah untuk hafalan. Dan ulama-ulama kata walaupun Allah turunkan dengan keadaan berperingkat-peringkat ini kepada sahabat-sahabat tadi, kita juga diminta supaya menghafal ayat-ayat Al-Quran secara berperingkat demi berperingkat. Jangan berhenti daripada kita menghafal ayat-ayat Al-Quran Karim ini. Walaupun diturun pada sahabat-sahabat, turun zaman Rasulullah SAW, kita juga mesti sentiasa menambah dan menambah hafalan. Dan insya-Allah saya akan sebut sebentar nanti tentang bagaimana kita beradab dan berakhlak kita dengan Al-Quran Karim, dan bagaimana Al-Quran boleh membantu pada kita supaya menjadi penolong pada kita waktu mana kita bersendirian dalam kubur, dan waktu mana kita bangkit di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Memahami sejarah awal bagaimana berlakunya pengumpulan Al-Quran oleh Zaid bin Thabit ini. Kerana sahabat-sahabat di peringkat awal, di kalangan mereka mula turun Al-Quran, mereka tulis di batu-batu, mereka tulis di pelepah-pelepah kurma, mereka tulis di tempat-tempat demikian. Ramai di kalangan sahabat-sahabat ini bila menghafal Quran saja, mereka ambil batu-batu, mereka letak depan mereka, dan mereka tengok balik batu-batu itu. Ada yang ambil daripada pelepah-pelepah kurma, ditulis dan dicatat di situ. Lalu zaman Sayyidina Osman dia rasa bimbang dengan keadaan ini kerana berterabur keadaan itu. Lalu Sayyidina Osman panggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini supaya menulis kembali dan menyusun Al-Quran, susun dalam keadaan yang satu. Kemudian zaman Sayyidina Osman tak berhenti lagi susun. Zaman zaman yang disebut dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lalu dikumpulkan balik, dikumpulkan lagi, kemudian disusun lagi. Katanya dalam riwayat kata bahawa penyusunan Al-Quran ini zaman Sayyidina Osman yang selesai. Zaman Sayyidina Abu Bakar, ramai sahabat-sahabat penghafal Quran yang gugur syahid bila berperang dalam perang yang disebut dengan golongan riddah, golongan murtad. Di kalangan mereka yang berperang ini ramai orang yang hafal Quran yang gugur syahid, yang menyebabkan zaman Sayyidina Umar
Sayyidina Umar minta yang dinamakan dengan Zaid bin Thabit untuk kumpulkan Al-Quran. Kemudian letak dalam satu tempat. Kemudian zaman Sayyidina Uthman itu selesai, Sayyidina Uthman bakar semua kitab-kitab, tulisan-tulisan yang lain kecuali tulisan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini, untuk nak mengemaskan Al-Quran ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jamin Al-Quran yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala jaga isi kandungannya sampai pada kita pada hari ini. Walaupun sekalipun saya sebut ini dengan tujuan nak suruh kita menghargai terhadap apa yang kita sampai pada saat ini, di mana doa kita minta supaya Allah jadikan pada diri kita ini, kita yang diberi nikmat-nikmat yang besar pada kita bila kita beramalkan. Di antara nikmat yang besar kita beramalkan ini ialah kita merasakan besarnya nilai Al-Quran dalam tualan kita. Bila kita boleh merasai betapa bernilainya Al-Quran ini, maknanya kita sudah mengecapi nikmat-nikmat yang besar yang terdapat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Salah satunya ialah menghargai Al-Quran dan letakkan Al-Quran itu satu benda yang paling bernilai, yang kita sebut hadiah yang paling agung yang dikurniakan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu Al-Quran Karim ini mukjizat yang pertama yang besar yang Allah bagi pada kita. Kemudian yang kedua yang disebut dengan Isra wal Mi'raj, merupakan mukjizat yang kedua yang terbesar setelah mana Al-Quran Karim ada di kita. Walaupun sekalipun ulama-ulama bincang tujuan apa Allah jadikan Al-Quran dan turunkan Al-Quran ini, untuk apa kita mesti dapatkan daripada Al-Quran yang Allah turunkan Al-Quran dan Allah jadikan wa inna lahafizun, dan kami akan jaga Al-Quran Karim ini. Untuk apa Al-Quran Karim pada kita? Para alim ulama sebut ada 2-3 perkara yang kita kena faham Al-Quran ini diturunkan untuk diri kita. Yang pertama katanya alim ulama, untuk menjadikan panduan perjalanan hidup kita supaya kita boleh dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita kena faham. Yang pertama dalam hidup kita, untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada perjalanan hidup kita. Saya sering kali sebut bahawa hidup kita ni sering kali kita terlapas dan kita sering kali terikut dengan yang dinamakan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ni ramai kita bercampur dalam hidup kita ni, di antara yang dinamakan dengan di antara yang disebut dengan Al-Quran, ajaran agama, dengan ajaran hawa nafsu. Ini biasa terjadi dalam diri kita. Lalu bila Allah turunkan Al-Quran dengan tujuan apa dia? Nak suruh jalan hidup kita ni lurus untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lurus ke dalam syurga Allah ni tak mudah dalam hidup seseorang, kerana banyak sangat yang menarik untuk menjadikan kita sesat. Satu, dalam hidup kita ni nak suruh kita ada pada jalan yang lurus tak mudah pada kita, sehingga kita kena baca doa. Kena baca doa minta supaya kita betul di jalan yang lurus. Macam mana kita kena baca doanya? Kita diajar supaya kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus ni kita kena baca doa? Padahal jalan lurus sepatutnya tak baca doa, tak apa. Kerana jalan ini jalan yang nampak jelas, tetapi rupa-rupanya jalan ini menjadi jalan yang sukar dalam hidup kita. Menunjukkan jalan yang lurus ini bukan jalan yang mudah dibandingkan dengan jalan bengkak-bengkok. Jalan bengkak-bengkok, ramai orang boleh ikut jalan bengkak-bengkok, tapi nak ikut jalan yang lurus, tak ramai orang boleh ikut. Kenapa jalan yang lurus ni tak ramai? Jawabnya, jalan ini dilalui oleh minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada'i was-salihin. Sebab itulah Allah gunakan Al-Quran ni yahdi lillati hiya aqwam. Yang pertamanya aku turunkan Al-Quran ni, tujuan apa dia? Yahdi lillati hiya aqwam. Nak suruh kamu ni hidup untuk jalan yang lurus. Sampai ke mana jalan yang lurus ini?
mestilah kamu sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak tunjuk jalan yang lurus untuk menuju ke syurga ni tak mudah dalam hidup kita. Kita terpaksa berpegang sepanjang masa. Berpegang sepanjang masa dalaman kita ni untuk nak terima tak nak terima Al-Quran. Kalau boleh saya sebut sikit lagi, Surah 14, bagaimana songsang ni jalan kita pada saat ini. Ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan tidak dengan Al-Quran. Kalau tidak dengan Al-Quran, maksudnya kesongsangan itulah dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Rasulullah pesan pada kita, aku lepas pada aku tak ada nanti, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima, selama mana kamu berpegang dengan dua perkara ni, lan tadilluhu abada, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Kamu tidak akan berada pada dalam bengkak-bengkok sampai bila-bila. Apa dia? Kitab Allah. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya kat mana kita sesat, Ustaz? Kat mana kita tak betul dalam hidup? Ulama kata pada 3 tempat. Biasanya kita tak betul dalam perjalanan hidup kita ni pada 3 tempat. Yang pertama, alim ulama sebut kita tak betul perjalanan hidup kita pada keyakinan kepada Allah. Yang ni biasanya kita silap, dan silap berpegang dan berpaut. Yang ni kesesatan dalam hidup. Di antara sesatnya dalam hidup berpegang selain daripada Allah. Walaupun kita mengaku kita Islam, tapi ramai orang tak percaya pada Islam. Mulut sebut Islam, mulut ni kita disebut, ya saya Islam. Orang tanya kamu Islam, ya Islam. Tapi tak percaya pada Islam, tak yakin dengan Islam. Dalam yakin pada Islam ke mana? Kita yakin Islam pada bab yang dinamakan dengan nikah kahwin, yang disebut dengan ibadah, yang kita percaya. Tapi dalam bab ekonomi, kita tolak Islam. Ramai mana di kalangan kita tak yakin dengan yang disebut dengan ekonomi Islam. Dia sebut, dia terang disebut, saya tak ambil pinjaman Islami, Ustaz. Kenapa tak ambil? Saya rasa rugi saya dengan Islam. Saya lebih percaya dengan pinjaman konvensional, disebut demikian. Cara konvensional lebih baik dan lebih untung. Ada orang kita sebut demikian. Bila disebut saja itu, maknanya dia tak yakin dengan Islam. Keyakinan menjadi longgar. Orang kita dalam bab, bila kita sebut tentang Islam, ada di kalangan kita tak yakin terhadap Islam dalam bidang sosial, dalam bidang-bidang tertentu. Tak payah banyak dalam hidup kita ni, tak yakin dengan bidang politik. Misal contoh, dalam bidang politik ramai orang kita hilang keyakinan terhadap Islam. RUU 355 yang dibentangkan ini, ada orang yang Islam yang setuju, ada orang Islam yang tak setuju. Padahal nak sebutnya benda yang jelas-jelas, benda ajaran beragama, bukan kerana yang dinamakan dengan kepentingan parti-parti tertentu, tidak. Tapi nak sebutnya bagaimana orang kita ni ada di kalangan kita, di soal keyakinan dia menjadi hilang pegangan, tak yakin dengan Islam. Saya memang kalau berlakunya pelaksanaan ini akan membuka jalan kepada pelaksanaan syariat beragama sebetulnya. Yang ini pun ada di kalangan kita, hilang keyakinan. Hilang keyakinan, bahkan mereka letakkan dalam hidup mereka politik suku, agama suku dalam hidup. Maknanya apa dia? Kamu tak berkeyakinan dengan beragama. Padahal bila kita sebut tentang agama, sebut saja tentang agama, tak boleh kita ambil separuh dan kita tinggal separuh. Bila kita sebut Islam, udkhulu fis-silmi kaffah, kamu masuk Islam semua sekali. Jangan kamu ambil separuh dan kamu tinggal dengan separuh yang lain, tak boleh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah patut kamu beriman separuh pada kita dan kamu kufur separuh yang lain? Sebagaimana yang berlaku kepada di kalangan pokok Yahudi, yang berlaku di kalangan ahli kitab itu. Bila sebut saja kita Islam, sebut saja Islam, kamu kena betulkan keyakinan. Ada
ada di kalangan kita keyakinan kita tidak sepenuh dengan Islam. Saya terima Islam, Ustaz, tapi saya Islam liberal, dia sebut demikian. Saya Islam, tapi Islam saya Islam demokrat. Saya Islam, tapi Islam saya Islam Syiah. Saya Islam, tapi Islam saya Islam yang disandarkan kepada selain daripada agama beragama. Ini yang disebut dengan selain daripada agama Islam. Ada di kalangan kita demikian. Sehingga kan bila kita sebut saja tentang Islam, keyakinan boleh. Datang hari raya Aidilfitri kita sambut. Datang hari raya yang disebut dengan Christmas kita sambut juga. Bila kita sebut saja tentang hari raya, kita sambut semua raya-raya. Kenapa kita sambut? Kita kata semua agama menjadi sama. Agama semua menjadi sama saja. Yang ini saya nak sebut bagaimana contoh hilang keyakinan terhadap Islam. Semua agama katanya mereka membawa ke syurga, membawa orang kepada kebaikan, pada harta. Agama bukan demikian. Agama Allah dah jelas dah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Bila sebut agama kamu, bagi kami agama kami, di waktu tersebut kita dah berpisah. Kamu nak buat cara agama kamu buat. Kami tidak diajar supaya menghalang benda demikian. Tetapi kamu tak perlu untuk ikut kami. Kami tak perlu ikut agama yang diajar oleh kami. Yang ini kita sebut dalam solat kita. Tiap kali mana kita solat, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah dengan apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kamu tak perlu menjadi hamba sebagaimana kami yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ana a'bidun ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Ayat ini ditegaskan bila orang kafir minta supaya orang Islam ni berkompromi. 6 bulan untuk sembah Allah, 6 bulan lagi untuk sembah pula yang disebut dengan Lata, Uzza, Manna dan sebagainya. Pegangan kita mesti dalam keadaan teguh dengan beragama. Sehingga kan Al-Quran datang, Al-Quran Rasulullah, kami yakinkan dalam hidup kami. Hanya yang boleh menyelesai hidup kamu ialah Nabi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keyakinan ini, kenapa kita nak suruh betul keyakinan ini? Nak suruh bila kita betul-betul keyakinan kita padat dalam jiwa kita ini, kekal dalam jiwa kita. Bila dekat nak meninggal dunia, mulut kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana ramai orang kita tak boleh sebut. Para hadis kan baca dalam hadis Rasulullah cerita tentang di kalangan orang dekat nak meninggal dunia tak boleh nak mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Padahal mengucap ni kalau kita suruh sekarang senang je boleh mengucap. Kalau kita suruh belum kita meninggal dunia, sekarang boleh mengucap, ia boleh mengucap. Boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bila dekat nak meninggal dunia tak boleh nak mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Maknanya ulama-ulama kata di antara sebab keyakinan di kalangan kamu tak yakin sungguh dengan Islam. Kamu tak yakin dengan Islam. Bila kamu tak yakin dengan Islam, dekat nak meninggal dunia, kamu suka untuk mengucap. Disebut dalam satu kitab, disebut dalam satu asar cerita daripada 10,000 umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Kita perhati di kalangan kita yang meninggal dunia, senang ke nak mengucap? Tak senang. Tak ramai orang boleh sebut di hujung hidup dia boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa dia tak boleh? Goyangan keyakinan dalam hidup ini teragak-agak bila dalam kubur jumpa tak dengan azab kubur, tak yakin adanya azab kubur. Kemudian bila masuk dalam kubur nanti ada pada mahsyar lagi ke lepas pada ini, tak yakin. Bila tak yakin, kita hilang keyakinan ini, Al-Quran datang untuk menguatkan keyakinan. Rasulullah SAW di kala mana sahabat-sahabat mengadu Rasulullah, bila tergoyang keyakinan dalam hidup ini, nak buat macam mana ya Rasulullah?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di antara cara kamu diajar supaya baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas Rasulullah kata ulang, bila kamu teragak-agak ada syaitan ganggu pada kita teragak-agak, ia ke ada Allah ke tak ada Allah, dia datang benda demikian. Sebelum daripada Allahnya apa dia? Dia datang gangguan demikian. Rasulullah kata banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, bila kamu dah baca Al-Ikhlas, tiba-tiba goyang lagi, jiwa kamu teragak-agak lagi, kamu sebut radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begini mulut kamu, radina billahi rabban, aku redalah Islam itu, Allah itu Rabb dalam hidup aku. Lepas mana sebut itu, wa bil islami dina, Islam itu sebagai satu cara hidup dalam hidup aku. Wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad itu nabi dan juga rasul. Yang ini yang biasa songsang dalam hidup, yang menjadikan diri kita di sini silap berpegang dan berpaut. Berbagai-bagai orang kita berpaut. Ada yang berpaut dengan tangkal-tangkal dan azimah-azimah, ada yang berpaut dengan pahaman-pahaman yang sesat. Ada di kalangan kita yang mati dalam keadaan yang sedang beriman dalam hidup mereka yang dinamakan dengan hawa nafsu dia, percaya pada hawa nafsu yang disebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat bagaimana orang yang bertuhankan dalam hidup dia hawa nafsu dia? Hawa nafsu dalam hidup dia, dia rela tak pergi sembahyang Jumaat, dia rela tak tahan dalam hidup dia. Kenapa? Hawa nafsu menjadi Tuhan dalam hidup dia. Kalau aku tahan, nanti kan aku tak dapat duit. Kalau aku tahan saja yang dipinta oleh Allah, aku kehilangan kerja. Dia tidak mempunyai keyakinan dengan Islam. Sampai di sana buka aurat. Ada di kalangan kita sampai tahap bagaimana dia pergi kerja, bila dia pergi kerja dia tutup aurat, sampai tempat kerja dia buka aurat dia, kemudian dia balik, dia tutup balik aurat dia. Kemudian begitulah dia ulang dan ulang, kerana dia tak berkeyakinan dalam hidup dia dengan beragama. Waktu Al-Quran datang, Al-Quran ajar supaya kamu teguh dalam hidup kamu. Dengan apa dia? Dengan beragama, supaya tak songsang dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, biasanya kita disongsang dalam bab ibadah. Kita akan tersilap dalam hidup kita ni, dalam bab yang dinamakan dengan ibadah. Ibadah kita ni tidak menjadikan semakin terbaik, semakin terbaik. Semakin lama kita hidup, semakin terbaik dalam ibadah kita. Al-Quran datang, dia membetulkan yang ini. Nak sungguh dalam hidup kita, lagi lama kita beribadah, lagi terbaik, lagi terbaik. Kita tak biasa dalam hidup kita ni, lagi lama beribadah, lagi cuai, lagi cuai, lagi cuai. Lagi usia kita meningkat, lagi kita tak khusyuk solat. Patutnya lagi usia kita meningkat, lagi khusyuklah solat kita. Tapi tak, lagi usia kita meningkat, lagi banyak khayalnya, lagi banyak kita ni tak boleh nak fokus terhadap solat kita. Angkat takbir, mula nampak kamdar senang kita. Angkat takbir, mula kita nampak jaya Tesco Alamanda. Kita mula nampak benda-benda kita. Bila kita angkat takbir je, solat kita patutnya kita dah solat bukan sehari dua. Solat daripada usia 12 tahun. Dalam keadaan 12 tahun ni, lagi lama kita solat, patutnya lagi khusyuklah kita. Sebab lagi terbaik solat kita. Memang kita tak dapat 100%. Dalam Islam kan dia nak suruh 100%. Paling-paling tidak menghampiri 90%. Dalam solat kita pun khusyuk, itu satu nikmat yang besar. Rasulullah SAW dah tegaskan, nak gambarkan kamu nak dapat 100% tak boleh. Sahabat-sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak solat yang terbaik macam mana Rasulullah? Sentiasa ada di satu gangguan yang melintasi dalam pemikiran. Contoh yang berlaku zaman Rasulullah SAW. Sahabat mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah senyum. Rasulullah kata memang itulah fitrah manusia. Manusia tak mampu nak dapatkan 100% dalam yang dia beribadah pada Allah. Nak suruh khusyuk 100% tak mungkin. Kalau tak percaya kata Rasulullah, mari aku lakukan
pertandingan pada kamu. Aku ingin di kalangan kalian solat 2 rakaat saja. Siapa yang boleh solat 2 rakaat, kemudian dia boleh khusyuk 100%, aku akan bagi hadiah sebanyak 100 ekor unta, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat menyambut cabaran yang dicabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat buat bertanding semayang paling khusyuk. Ayah ni, tempat kita tak boleh. Kalau buat tandingan ni rasa khusyuk semua tak boleh. Kerana masing-masing mendakwa khusyuk, tapi mereka tak khusyuk. Sahabat-sahabat boleh semayang. Semayang 2 rakaat. Kebanyakan rakaat yang pertama dah gugur. Masing-masing mengaku terus. Tinggal 2 orang saja yang mampu untuk meneruskan. Sampai di pusingan yang kedua, rakaat yang kedua, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar bila sampai pada rakaat yang kedua, tahiyat dia, bila duduk tahiyat, Sayyidina Abu Bakar gugur. Dia bagi salam terus. Tak mampu, kerana dia memang datang juga gangguan. Tapi Sayyidina Ali disebut dalam riwayat cerita, bila sampai Sayyidina Ali dah habis dah, fil alamina innaka hamidun majid, nak bagi salam, datang terlintas dalam pemikiran dia, aku dah menang dah. Sayyidina Ali sebut aku dah menang. Katanya Sayyidina Ali, tapi masalahnya dapat hadiah banyak sangat, 100 ekor unta. Nak parking unta dekat mana? Nak parking unta dekat mana? Banyak sangat. Nak bagi salam. Lepas tu dia baru bagi salam. Dia sebut, ya Rasulullah, memang aku tak mampu, tak ada orang yang mampu untuk nak bagi sepenuh. Tetapi biarlah kita lagi lama, lagi hebat dalam kita beribadah, lagi naik kedudukan keikhlasan dalam kita beribadah ni. Nafsu kita, semakin kita beribadah, semakin tak ada lagi rasa cinta terhadap dunia. Semakin lama kita beribadah, lagi rindu untuk ke akhirat, menjadikan diri kita suka. Al-Quran datang dia nak suruh kamu nampak akhirat. Lagi lama kamu hidup, berhentilah kamu dengan mengejar dunia. Biarlah kamu nampak bagaimana bernilai kamu bukan lagi dunia, tetapi yang paling bernilai dalam hidup kamu ialah akhirat. Akhirat itu menjadi keutamaan dalam hidup kamu. Bila kita semakin lama kita beribadah, lagi rasa nikmat, rasa nikmat, sehingga kan boleh lahir bagaikan sahabat-sahabat di waktu mana mereka solat. Kita buat contoh yang mudahnya, bagaimana mereka solat, bagi salam, kelihatan bagaimana darah-darah yang banyak yang muncul di betisnya. Bila dihang saja demikian, sahabat-sahabat tanya, kenapa? Katanya sahabat yang solat tadi, aku pun tak tahu, tengok ada anak panah yang menembusi betisnya. Bila demikian, sahabat nak cabut saja, dia kata, tak, jangan kamu cabut lagi, tunggu aku solat sekejap. Aku nak solat, kamu cabut waktu mana aku solat. Katanya sahabat ini sendiri, bila sebut saja begitu, lalu dia pun solat. Bila dia solat saja, sahabat cabut di waktu mana dia solat. Cabut saja, dia tak mengelumpur dan sebagainya, tak ada kembali. Selesai daripada solat, dia tanya kepada sahabat yang lain, kamu dah cabut ke belum? Dia tanya balik. Katanya sahabat, ya, kami cabut waktu mana kamu sedang solat tadi. Maknanya lagi dia hujung tersebut, lagi nikmat dalam lagi nikmat. Siapa yang memberi sampai nikmat itu? Al-Quran. Al-Quran menjadikan nikmat dalam beribadah. Bila Al-Quran ni dah masuk dalam jiwa kita, rasa nikmat yang amat sangat. Saya buat contoh, itu berlaku zaman sahabat. Bila saya belajar di Mesir, saya lihat bagaimana keadaan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube yang diviralkan, bagaimana orang Mesir berada dalam bulan Ramadan. Orang Mesir boleh solat doa itu sampai di tepi-tepi rel kereta api, boleh semayang. Saya solat dengan Syekh Muhammad Jibril, bukan malaikat Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Nama dia Syekh Muhammad Jibril, seorang di antara qari yang terkenal atas dunia. Bacaan dia, kita dengar bacaan dia biasa saja. Malam 27 Ramadan untuk solat dengan dia, kita terpaksa datang pukul 9 pagi, pukul 10 pagi. Saya datang untuk nak solat pada malam 27 Ramadan.
Nak sebut bagaimana Al-Quran ni menjadi besar dalam hidup orang-orang Arab Mesir. Dijadikan malam 27 Ramadan malam penutup dan khatam Al-Quran. Mereka baca Al-Quran satu juzuk satu malam, satu juzuk lebih. Malam 27 Ramadan mereka khatam. Masjid di Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As ni masjid sahabat yang pertama yang datang ke bumi Mesir, yang membawa Islam di bumi Mesir itu sendiri. Dua beranak, Abdullah bin Amr bin As, anak dia, dengan bapa dia, Amr bin As. Dua-dua ni datang ke Mesir dan dibina masjid. Dan pada malam 27 Ramadan, saya nak solat dengan mereka ni, dengan Syekh Muhammad Jibril yang jadi imam, yang pernah datang negara kita. Satu malam tersebut, hampir 1 juta orang datang semayang untuk nak solat malam 27 Ramadan ini. TV buat siaran langsung, jalan-jalan ditutup. Saya datang pada pukul 10 pagi, saya dapat saf yang ke-8. Saf yang ke-8 nak tunggu ni untuk saat nak solat pada pukul 9 malam nanti. Nak solat terawih 9 malam ni, pukul 10 pagi kita sampai saf yang ke-8. Tempat kita ni malam 27 Ramadan datang pukul 10 malam saf tamu. Tempat kita dah tak kena gabi. Tapi nak sebutnya bagaimana Al-Quran ni menjadi lafaz. Al-Quran ni menjadi hebat dalam ibadah. Kita waktu mana solat ni, Syekh Muhammad Jibril baca juzuk yang ke-30. Amma yatasa'alun ambasa wa tawalla. Makmum ni yang solat ni, Arab yang sebelah kita, menangis teresa-esa. Dengar je ayat Quran baca biasa je. Bukan biasa, bukannya yang hebat sangat, tapi kita nak sebut kehebatan Al-Quran tadi. Goyang badu. Takut ni bila dibaca sabi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Baca dalam keadaan rasa takut, menggentar tu badan, nangis nangis sampai illa masya Allah. Takut sangat tu tumbang macam video yang diviralkan baru ni. Ibu seorang perempuan yang jatuh, tumbang tu tegak, memang di sebelah saya, tumbang, nuluk bangun balik, sedar balik. Kenapa dia? Takutnya pada Allah. Takut pada Allah ni sampai mereka bom tumbang tu, takut sangat tu mereka bangun semayang. Tempat kita tumbang juga tertidur dah hukum. Kalau tempat kita ditumbang, tapi tumbang kerana panjang sangat baca. Tapi nak sebutnya, bila kelazatan dalam beribadah, Allah jadikan bila sampai peringkat itu, lagi lama kita hidup, patutnya kita betulkan ibadah. Sebagaimana yang disebut dengan sebagaimana tukang masak. Bila dia dah biasa masak, patutnya dia menjadi pakar dalam masakan dia. Tiap-tiap hari ibu kita yang biasa masak, dah lama dah dia masak, daripada kecil-kecil dia masak, sampailah dia tua dia masak lagi. Bila kita masak, dia bangun saja. Dia bangun tu, dia tahu dah, ni tak cukup gagal ni dia semua. Ni mesti ada benda yang tak kena. Masakan yang dimasak ini, kenapa dia sudah menjadi pakar. Dalam diri kita sama juga. Al-Quran ni menjadikan diri seorang tersebut bernilai dalam ibadah. Satu, perhatilah dalam ibadah mana-mana yang kita buat, mesti diikuti dengan Al-Quran. Yang tak terikut dengan Al-Quran, zakat saja. Ada pun haji terikut dengan Al-Quran. Ada pun yang namakan dengan apa dia puasa, Allah turunkan Quran. Solat mesti disertai Quran. Yang tidak disertai Quran hanya keluar zakat, hanya mengeluarkan zakat, tak perlu nak baca Quran. Tetapi ibadah yang disebut dengan ibadah yang lain, semua Allah sertaikan. Kenapa disertaikan dengan Al-Quran? Nak suruh datang rasa khusyuk dan rasa ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu Al-Quran yang betulkan yang bila kita baca Al-Quran, yahdi lillati hiya aqwam. Nak suruh kamu betul perjalanan hidup kamu dengan kamu yang dinamakan dengan Al-Quran ini, betulkan yang dinamakan dengan ibadah dalam hidup kita. Ibadah kita ni banyak sangat cuai dia, yang menyebabkan kita perlu diperbetulkan. Dan yang ketiga, nak dibetulkan apa dia?
yang disebut dengan akhlak dalam kita hidup ini. Akhlak dengan Al-Quran. Sebagaimana ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin ini, bagaimana pribadi Rasulullah di rumah? Lalu dia jawab, kana khuluquhul Quran. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan Al-Quran yang sedang bergerak. Al-Quran yang sedang bergerak. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, kalau kamu nak tengok pribadi Rasulullah di rumah, kamu baca Al-Quran. Bila kamu baca Al-Quran, maka kamu akan dapati itulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran bagaimana hebatnya dalam kehidupan membentuk akhlak. Sehingga kan alim ulama kata, bila kamu tak baca Quran, kamu tak boleh baca Al-Quran, maknanya kamu tak ada akhlak dalam hidup. Bila tak boleh baca Quran, suatu Quran yang menjadi keutamaan. Kalau yang paling utama sekali ulama sebut, bila anak mula membesar umur 2 tahun 8 bulan, masukkan Al-Quran. Masukkan Al-Quran, biar dia boleh baca Al-Quran. 2 tahun 8 bulan, didik dia dengan Al-Quran. Besar dia dengan Al-Quran kali. Tetapi sayang, kita ni dalam keadaan sungsang. Anak-anak kita besar sikit, umur 6 tahun, 7 tahun, kita hantar ke tadika belajar twinkle little star. Kita yang ni dahulu yang kita ada. Karena kebanyakan di kalangan kita ni, bila anak kita besar sikit dia lagi masuk sekolah kebangsaan. Aliran di negara kita ini belajar di sekolah kebangsaan, dia tak belajar pun Al-Quran. Tak sempat pun dia nak belajar Al-Quran. 5 tahun, 6 tahun dia berada di aliran sekolah kebangsaan, tak ada apa. Dia tak sempat nak belajar. Dia hanya belajar mata pelajaran agama 2 kali seminggu ataupun 3 kali seminggu. Ini sistem pendidikan kita yang kita kena akui. Lemahnya terhadap Al-Quran kali. Bila dia habis saja sekolah kebangsaan, dia sambung pada peringkat mereka, dia tak belajar juga Al-Quran. Dia tak faham Al-Quran. Bila dia habis sekolah menengah, dia masuk peringkat universiti, maka dia tak belajar juga Al-Quran. Bila dia nak belajar Al-Quran, lalu terhasillah kita. Terhasillah apa yang kita sedang lihat pada hari ini, yang kita sedang miliki pada hari ini. Inilah akhlak-akhlak yang tidak ada Al-Quran. Dalam masyarakat kita ni, kesan bila tak ada Al-Quran, mula kita dalam keadaan kucak kaca. Suasana seorang isteri tak rasa lagi hormat pada suami dia, kerana suami dia pun lebih teruk daripada diri dia. Seorang rakyat tak rasa lagi hormat kepada pemimpin dia, bila pemimpin lebih teruk daripada rakyat. Teruk terhadap apa dia? Teruk terhadap tiadanya Al-Quran. Bila tidak ada Al-Quran, dia hilang respect di antara satu sama lain. Kemudian yang kita ada hasil daripada mana? Disebut Al-Quran yang masuk dalam badan. Satu, kita boleh lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, dia mula hafal Quran 32 juz pada usia 7 tahun. 7 tahun dia dah ingat Al-Quran kali. Lalu di waktu itu, yang menyebabkan pada usia 17 tahun, dia sudah menghasilkan ilmu yang cukup hadam pada diri dia, sehingga kan dia boleh mengeluarkan fatwa pada Imam Syafi'i pada usia 17 tahun. Kenapa pada usia 17 tahun dia boleh keluarkan fatwa? Kerana di awal dalam hidup, perjalanan hidup ini dengan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Nak bentuk akhlak biar pribadi kami dengan pribadi Al-Quran. Perhiasan hidup dengan Al-Quran. Yang ini yang disebut dalam Al-Quran, dalam doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kepada kita, bila selesai saja kita baca Al-Quran, lalu mulut kita sebut, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai satu kerinduan dalam hidup aku. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai satu benda yang sentiasa menjadi dambaan pada jiwa kita. Rasa seronoknya dengan Al-Quran. Kemudian wa nur basari, cahaya pada pandangan aku ya Allah. Bila berpandangan aku nampak Al-Quran, segala apa yang diajar melalui Al-Quran. Wa nur basari wa jala'a huzni. Lalu kita sebut, ya Allah, bila aku baca Quran saya sahaja ya Allah, buangkanlah segala rasa duka cita dalam hidup aku ya Allah. Rasa perasaan duka cita yang aku terpaksa tanggung, segala benda yang aku terpaksa ditimpa dalam hidup aku, wa jala'a huzni. Ya Allah, tolong buang
segala beban, kemudian segala yang disebut dengan duka cita. Wa dhihab hammi, ya Allah tolong campakkanlah segala bebanan-bebanan yang aku terpaksa pikul dalam hidup ni, ya Allah. Bila aku boleh baca Quran ni, ya Allah, tak ada lagi bebanan bagi aku. Wa ghammi, dan segala tekanan-tekanan yang terpaksa aku lalui dalam hidup aku. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh kita ni, bila kita berakhir kita baca Al-Quran Karim, sebut Allahumma ja'al Qur'ana Rabi'a qalbi. Ya Allah, tolong jadikan Quran ni sebagai satu kerinduan dalam hati aku, ya Allah, untuk membentuk akhlak. Nak bentuk akhlak ada Rabi'a qalbi. Aku ni rasa nikmat, ya Allah, dengan Al-Quran. Boleh pegang Al-Quran ni, dipanggil lebih jauh, lebih bernilai daripada memegang geran-geran tanah. Lebih jauh bernilai daripada kita memegang barang-barang kemas. Boleh pegang Al-Quran ini, kita rasa jauh lebih bernilai daripada apa yang ada dunia dan sisi. Boleh saja pegang Al-Quran tu, Rabi'a qalbi, aku ni jadi seronok sangat, ya Allah. Wa nur basari, dan menjadi cahaya dalam pada pandangan mata. Wa dhihab hammi, dan bila aku boleh pegang Al-Quran dan aku boleh baca Al-Quran, dia terbuang segala masalah-masalah dalam hidup aku. Kemudian wa dhihab hammi wa ghammi, dan segala bebanan dan tekanan yang dilalui dalam hidup. Ayat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok balik dan tuan-tuan boleh tanya balik guru-guru Quran. Sehingga kan Rasulullah kata, di antara orang yang terbaik di atas dunia ini, Rasulullah kata nak bentuk akhlak ni, nak suruh kamu berlumba, bukan orang yang rumah besar. Orang yang terbaik di atas dunia ni bukan orang jawatan besar. Orang yang terbaik di atas dunia ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, bukan datang daripada orang yang mempunyai pengaruh yang ramai, tetapi khairukum, orang yang terbaik di kalangan kamu, man ta'allama al-Quran, siapa yang hidup dia belajar dan dia belajar daripada Al-Quran, wa 'allamah, dan dia sibuk mengajar orang lain terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk demikian. Nak suruh bentuk akhlak. Bila kamu dengan Al-Quran, benda yang pertama yang kamu kena ambil, biar lurus jalan hidup yang pertama dalam hidup kita. Sehingga kan lurus jalan hidup ini, macam mana kita nak suruh dapatnya? Salah satu kita doa kepada Allah. Doa yang saya sebut tadi. Kemudian tujuan apa kita doa tadi? Nak suruh kita dapat petunjuk daripada Allah. Turunnya rasa kasih dan sayang Allah pada kita. Bila Allah sayang pada kita, Allah mula bimbing kita untuk kita sentiasa dekat dan rapat dengan Al-Quran, yang menyebabkan kita mula diberi hidayah oleh Allah yang berterusan dalam hidup. Yang pertama, sebab apa kita kena ambil Al-Quran? Yang kedua, ulama-ulama kata sebab yang kedua untuk kita dapat Al-Quran, yang berdasar pada Al-Quran juga Allah sebut untuk menjadi penawar dalam kehidupan kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala sebut, aku nak suruh kamu ambil Al-Quran menjadi syifa, menjadi ubat dalam hidup kamu, penawar hidup kamu. Segala permasalahan hidup kamu menjadi penawar pada kamu. Bukan sekali itu, wa rahmatun, menjadi rahmat dalam hidup kamu. Rahmat ni apa dia? Yang biasa kita sebut rahmat, mudah-mudahan kita diberi rahmat. Rahmat ni bila datang kasihan Allah untuk diri kita. Biar Allah jadikan diri dalam hidup kita ni, Allah kasihan tengok kita. Tengok pada kita ni, biar ada rahmat dipanggil. Kita biasa demikian. Bila Allah kasihan tengok rumah tangga kita, tengok rumah tangga kita dalam keadaan pucat kacir, Allah kasihan. Lalu Allah betulkan turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Perlu dalam hidup kita ni menarik rasa belah kasihan Allah untuk diri kita. Perlu sangat, biar Allah kasihan. Layak untuk masuk syurga tak layak. Tapi kita tak masuk syurga dengan yang disebut dengan pahala-pahala kita buat, kerana kita tak layak. Tapi benda apa yang perlu kita dapat? Rahmat. Rahmat dia, Allah kasihan dia masuk syurga. Kalau nak harap dengan pahala, tak ada. Semayang malas, kemudian derma kedekut dalam hidup kita. Apa dia? Puasa mata berilang, telinga tu dengar benda yang tak baik dalam diri kita. Tak terbaik dia pun.
kami dalam hidup yang kita nak supaya Allah kesian. Kesian ni benda apa ni? Kesian dipanggil rahmat. Bila Al-Quran Karim, aku turunkan Al-Quran, aku tengok kamu hidup dengan Quran, turun kesian belah aku. Aku tengok kamu sebagaimana kita tengok anak kita kan. Kita baptan anak kita. Bila kita baptan anak kita, dia sesak dia menangis. Dia menangis tu, dia datang pegang kaki kita. Dia pegang kaki kita tu, kita ni belas tengok dia. Bila kita, tadi kita baptan, tapi bila dia datang pegang kaki kita, cium tangan kita ni, pegang bertubi-tubi, minta maaf dengan dia, rasa belas tu datang. Rasa belas ni penting dalam hidup. Nak dapat pada mana belas ni? Belas Allah dalam diri kita, belas kasih Allah dari Al-Quran dalam diri kita ni. Banyak sangat kita ni tak layak pun kita ni untuk dipandang oleh Allah. Tapi bila kita baca Al-Quran, baca dan baca Al-Quran kali, belas itu turun. Sebab Allah kata, wa nunazzilu minal Quran. Al-Quran yang kuturunkan untuk syifa, untuk jadi ubat, penyelesaian pada kami. Wa rahmatul lil mu'minin, dan dia jadi rahmat dalam hidup orang mukmin. Allah sebut, wala yazidus zalimina illa khasara. Al-Quran ini tidak bermanfaat pada orang yang tidak mukmin kecuali kerugian dalam hidup mereka. Bila tolak saja Al-Quran, kamu tak ambil Al-Quran dalam hidup kamu, maka di waktu tersebut khasara, rugi kamu. Kita akan tanya, kat mana rugi pada Al-Quran? Kita akan tanya, dan bagaimana kita nak untung dengan Al-Quran Karim ini sendiri. Ia akan digambarkan dalam ayat ini. Nak suruh kita ambil dalam hidup kita manfaat daripada Al-Quran Karim ini. Kat mana yang kita akan, kat mana kita yang akan jadi rugi dalam hidup? Bila yang pertama, bila kita tak mampu membaca, kita jadi rugi terus. Yang pertama, bila kamu tak boleh baca Al-Quran, kamu jadi rugi dalam hidup. Kamu tidak dianggap untung. Saya sebut banyak kali kan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan jangan bagi mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bagi mati. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk di dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Masuk di dalam kubur, mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh, Quran dia tak boleh. Quran dia tak boleh. Kenapa kamu tak boleh? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup. Kamu apa dia atas dunia? Kamu apa dia atas dunia? Sampai tak boleh baca Al-Quran. Kamu termasuk di kalangan orang yang rugi. Peluang kamu boleh baca, tiba-tiba kamu tak baca. Kita kata tak boleh Ustaz, saya tak boleh baca. Kalau betul kamu tak boleh, kamu tolong hafal Quran. Tolong hafal Quran. Quran mesti dihafal. Kita kata baca pun tak boleh, nak hafal tak boleh. Saya sebut, kalau kita tak boleh hafal, kalau kita tak boleh baca, kita hafal. Bagaimana kita hafal? Jadi bagaikan orang buta. Orang buta yang menghafal Quran. Orang buta ni tak boleh baca pun, tapi dia boleh hafal. Kita sama juga hafal. Ingat, tolong ingat dan hafal Al-Quran kan. Kalau kita dapat yang terbaik, hafal 30 juzuk Al-Quran. Kenapa? Tak rugi bila kita hafal 30 juzuk. Dalam hadis-hadis cerita, kelebihan orang hafal Quran, dianya bila dia meninggal dunia, jasad dia tak dihancurkan oleh Allah. Kemudian bila dia bangkit daripada mahsyar, dia boleh tarik 7 orang yang confirm masuk dalam neraka, tarik untuk bagi syafaat masuk dalam syurga Allah SWT. Besar nilai hafalan Quran dalam hidup yang menghafal Quran. Hafal Al-Quran. Bila kita hafal Quran tersebut, dia akan menambahkan lagi kebaikan-kebaikan, dan Allah terjadikan kerugian bagi orang yang menghafal Al-Quran kali. Hafalah. Kita sebut Ustaz, nak hafal macam mana? Saya ni susah nak hafal. Kenapa susah? Kita tanya. Saya benar sikit Ustaz dia sebut. Kenapa benar? Makan semua banyak sangat dulu. Bukan semuanya dengan kerengga-kerengga saya makan. Nak sebutnya susah juga dalam hidup. Tolong duduklah dengan Ahlul Quran. Tolong
ahlul Quran. Cari orang yang baca Quran, duduk tepi dia, dengar dia baca. Kalau kamu tak boleh nak hafal, kamu tak ingat duduk, kamu duduk dengan ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Di kalangan orang yang boleh baca Quran dan boleh hurai Al-Quran kan. Duduk, kita duduk majlis-majlis ilmu, cari majlis ilmu. Tolong Ustaz, tolong tafsir sikit. Kami nak belajar daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai minal jinnati wan nas. Habis start daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita belajar. Nak tahu apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Walaupun kita tak hafal, walaupun kita tak baca, tak sempat, tapi kita duduk dengan Ahlul Quran, yang menyebabkan kamu tak akan rugi. Bila tak rugi, dunia kamu tidak rugi, dalam kubur tak rugi, sampai di padang mahsyar pun tak rugi. Lalu Al-Quran ini diambil dalam peluang yang Allah kurniakan pada kita. Kemudian yang ketiga, kita ambil peluang Al-Quran yang boleh untuk dapatkan keredaan Allah dalam hidup kita. Sampai bila kita dekat nak meninggal dunia, turun Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, radhiyallahu anhum wa radu an. Keredaan Allah dalam hidup. Redha Allah ni menjadi besar untuk menolong kita sampailah kita menghadap depan Allah. Punca apa Allah redha pada kita? Kamu duduk dekat dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dalam hidup ni menjadi kelaziman. Macam mana kita baca dan baca untuk dapat redha Allah. Baca sampai peringkat ulama-ulama kata, kamu nak tahu, kamu nak dekat dengan dapat redha Allah puncak bila? Sampai kamu boleh khatam Quran 3 hari sekali sebelum kamu mati. Sebelum kita meninggal dunia, kita dah boleh khatam 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ini ada di kalangan kita yang dah pencen dan tak buat kerja yang lain dah. Saya harap supaya peluang ini diambil. Kalau ibu-ibu dan ayah yang dah tak kerja, tak berkejaya dalam hidup, anak-anak pun masak pun ada anak yang masak dalam hidup kita, maka ambil peluang untuk kita baca 1 juzuk sebelum subuh, 1 juzuk lepas subuh, 1 juzuk sebelum zuhur, 1 juzuk lepas pada zuhur, 1 juzuk sebelum asar, 1 juzuk lepas asar, 1 juzuk sebelum maghrib, dan 1 juzuk lepas maghrib, kemudian 1 juzuk sebelum isyak, dan 1 juzuk lepas isyak. Bila kita boleh buat benda demikian, maknanya 10 juzuk sehari. Ulama-ulama sebut dalam kitab, itu menandakan kamu dah kemuncak untuk dapat keredaan Allah dalam hidup kamu. Dan kita dah bersedia untuk di hadapan Allah bila-bila masa. Dapatkan yang ini. Bila Allah redha, buatlah apa saja, menjadikan nilai dalam hidup kita bernilai yang Allah jadikan, kerana kita jaga keredaan Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Quran sebagai penolong bagi kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita dengan Al-Quran yang kita berada pada saat ini, dan kita ambil kesempatan dan peluang ini untuk sama-sama kita menambahkan lagi peluang-peluang kita ini yang Allah bagi. Dan jangan kita menyesal bila kita mati nanti. Kerana apa dia? Kerana kita tak ambil kesempatan ini. Tapi biar kita ambil kesempatan yang baik ini, lalu kita tersenyum di saat mana kita menghadap depan Allah dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Sambut dengan makna yang disebut dengan nuzulul Quran ini, dengan benar-benar menghayati Al-Quran dan cuba beramal dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, dan kita laksanakan dalam hidup kita seupaya mungkin pada kita. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan mereka yang berjaya di kalangan kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku lupa lihada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, ada jemaah yang minta supaya anda bawa madu tu, ada madu yang anda tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand. Bapa mereka ditembak mati, anda buat sekolah di selatan Thailand, dan sekolah tersebut kita bangunkan, kita pakai bangun. Macam mana caranya? Anda suruh mereka lebah tersebut hasilkan madu. Madu ini sendirinya mereka ambil, mereka letak depan mereka, mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka sujud dan doa, bangun tahajud,
Mereka sampai subuh mereka buat demikian. Dan madu tersebut mereka hantar ke Shah Alam. Saya ambil guna untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu, muntah mereka. Ada yang keluar benda-benda yang kotor tu badan. Ada yang kena penyakit kulit teruk, dia ambil madu, ditampar ada madu. Kemudian berkopeng 2-3 hari, keluar penyakit yang disebut dengan penyakit kulit ni sendiri. Kemudian ada yang kena macam-macam gaya lah, termasuk dengan batu karang dan sebagainya. Ini adalah madu sikit yang minta supaya bawa tersebut. Tuan-tuan buat amalan lah. Betul dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bin asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu di Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu ya. Ini satu-satu madu yang kita bawa balik rumah, orang-orang senyum je. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang lah dia balik. Madu-madu tersebut ibu-ibu ambil, ibu-ibu kacau dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais. Bila nak berbuka puasa, hidang balik air-air tersebut. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, sewaktu mana hidup di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Kita minum air madu yang disejukkan, nikmat kita tu berbeza, Allah jadikan. Ada tu, insyaAllah, mudah-mudahan. Lepas pada tu pakar-pakar ambil pamphlet. Ana cadangkan ambil pamphlet, kerana di bawah Ana ni ada lebih kurang 4 buah lagi sekolah tahfiz di Malaysia kita ni yang memerlukan tanggungan yang banyak lagi lah. Sebulan-sebulan dekat dengan 100,000 lebih kita terpaksa tanggung untuk nak membiayai sekolah tahfiz ini sendiri. Anak yatim dan orang miskin, anak ambil orang susah, kita tanggung mereka belajar, mereka menghafal dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan cara tu kita membantu mereka menghafal Quran, ingatan Al-Quran. Tahun lepas ada seorang anak yatim perempuan, dia anak bongsu lah, dia menghafal Quran. Tahun ni habis 30 juzuk Al-Quran. Dia hafal pada tahun sudah, kemudian tahun ni dia ingat habis 30 juzuk ni. Tahun 2 bulan dia menghafal Quran. Malam-malam nangis teresak-esak, orang tanya dia, Ustaz tak tegur dia. Ustaz tanya dia, kenapa kamu Asilah, kamu nangis dia? Dia kata kerana dia teringat arwah ayah dia. Dia sebut tiap kali mana dia menghafal Quran, dia teringat harapan arwah ayah dia, minta dia menghafal Quran. Alhamdulillah, dia telah berjaya untuk menghafal itu sendiri. Kita ni, kita doa mudah-mudahan anak-anak kita lah dengan cara demikian. Tuan-tuan ambil dia pamphlet tersebut, tuan-tuan balik rumah, semayang sunat istikharah dulu. Nak derma atau tak nak derma? Nak derma, semayang sunat istikharah. Kemudian apabila pergilah ke bank dan bank dan sebagainya untuk kita inginkan. Ambil pakar-pakar ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan kami ya Allah terhadap kesilapan yang lalu yang pernah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Tak terkira dan tak terhitung ya Allah banyaknya kesalahan kami ya Allah. Kamu padamkanlah kesalahan itu ya Allah. Kamu belah kasihanlah pada kami ya Allah di atas apa yang berlaku dalam hidup kami ini ya Allah. Kamu musnahlah, kamu tayangkan kembali kesilapan itu di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada kamu ya Allah keberkatan di saat mana kami berada pada 17 Ramadan ini ya Allah. Untuk kami mohon kepada kamu ya Allah agar dijadikan kami hamba kamu yang sentiasa hidup dengan Al-Quran ya Allah. Ada di kalangan kami ini ya Allah, bibir-bibir mereka menjadi berat untuk membaca Al-Quran ya Allah. Ada di kalangan kami ini ya Allah, yang lidah-lidah mereka yang tidak fasih dalam membaca Al-Quran ya Allah. Ada di kalangan kami ini ya Allah, hati-hati yang tidak pernah rasa khusyuk
dan mendalam tadabburkan ayat kamu ya Allah. Kami mohon kepada kamu di saat ini ya Allah, dengan keberkatan saat duha ini ya Allah, kamu jadikanlah kebaikan untuk hati-hati kami itu ya Allah, dan segala apa yang kamu kurniakan pada kami ini ya Allah, dijadikan kebaikan dalam hidup kami melalui Al-Quran Karim ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami bagilah peluang pada kami ya Allah untuk mencintai Al-Quran ya Allah, menjadikan hidup kami dengan Al-Quran ya Allah. Kurniakanlah peluang pada kami ya Allah, sebelum daripada kami menghadap di hadapan kamu ini ya Allah, untuk kami khatam Al-Quran 3 hari sekali kami khatam Al-Quran ya Allah. Sebelum kami dihadapkan di hadapan kamu itu ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ya Allah dengan Al-Quran ya Allah. Mudahkanlah setiap urusan kami ini ya Allah dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kamu tumbuhkanlah dalam hati dan perasaan kami ini ya Allah, untuk kami sentiasa hidup dengan Al-Quran ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada perasaan kami untuk berat dan juga malas untuk kami membaca Al-Quran ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, suara-suara mereka dimerdukan dengan bacaan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah keriuhan rumah tangga kami ya Allah dengan keriuhan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, apa yang telah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, kamu tolong ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air menjis badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula dikafankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kafan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gerakkanlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Di saat mana kami terbaring kaku di kuburan itu ya Allah, kamu jadikanlah kuburan kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami berada di alam barzakh sana ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah yang kami ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Pada saat sebegini ya Allah, hati kami seringkali merindui saat-saat bersama dengan arwah yang kami ya Allah, merindui saat suapan tangannya ke mulut kami ya Allah, merindui saat kami berbuka puasa bersama dengannya ya Allah, merindui saat kejutan arwah yang kami untuk kami bangun, untuk kami bersahur di saat demikian ya Allah. Sayangnya saat ini ya Allah, tiada lagi kejutan itu ya Allah, tiada lagi dan kabar mesra itu ya Allah. Arwah yang kami ya Allah terbaring kaku di kuburan itu ya Allah, menyebut doa-doa kami ini ya Allah. Jadikanlah kebaikan daripada doa ini ya Allah untuk arwah yang kami yang terbaring kaku di kuburan sana ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah tolong dan bantulah mereka ya Allah, di kalangan kami yang telah meninggal dunia pasangan hidupnya ya Allah, di kalangan kami anak-anak kami yang meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Tolong dan bantulah mereka di alam sana ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah neraka ya Allah. Ya Allah
Allah ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah dengan para nabi, para ulia, salihin ya Allah. Di kadar mana melayang suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami surat tangan kanan ya Allah. Jangan kami terima suratan amalan kami surat tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, turunkanlah kerahmatan kamu untuk kami saat itu ya Allah. Kamu tolonglah kesalah pada kami ya Allah. Senangkanlah kami masuki syurga kamu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Masukkanlah kami ya Allah bersama pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badannya ya Allah. Ya Allah, perlindungi kami terhadap Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sentiasa berselawat untuknya ya Allah. Jadikanlah selawat-selawat itu ya Allah menjadikan kelebihan pada kami ya Allah, untuk mendampingi kami terhadap Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, suatu ketika dahulu kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir desu di pipinya ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah, kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di kala itu ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami di saat itu ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah bangun dan sujud pada kamu ya Allah, menadah tangan berdoa, bercerita tentang perilaku kami pada kamu ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami itu ya Allah. Ibu kami ya Allah seringkali memeluk kami dalam kegelapan malam ya Allah, mencium dahi kami ya Allah, mengucur pipi kami ya Allah. Ibu kami ya Allah sujud dan sujud pada kamu ya Allah, meminta dan meminta pada kamu ya Allah, agar kami menjadi hamba kamu yang saleh ya Allah. Ibu kami ya Allah berhutang kepada pinjam ya Allah untuk membesarkan kami ini ya Allah. Ibu kami ya Allah, ibu kami ya Allah mengalir air mata, menadah tangan berdoa untuk kami, pada kami ya Allah. Kamu ampunkanlah kesilapan kami yang lalu terhadap ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa ini ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa ini ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa ini ya Allah yang menyebabkan hilangnya rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa ini ya Allah yang menyebabkan hidup kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa ini ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa ini ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula bercakap kasar di hadapan kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, seburuk mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqima salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.